Maka kita akan bicarakan tentang Amul Huzni, iaitu tahun kesedihan dan tahun duka cita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebabkan berlakunya beberapa peristiwa yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini semangatnya ataupun mental Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh ataupun down. Antara peristiwa yang pertama yang menyebabkan semangat ataupun mental Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh disebabkan dengan kewafatan bapa saudaranya yang sangat baginda cintai, iaitu Abu Talib. Kalau kita ingat, sejak kita bicarakan tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada ini, dapatlah kita lihat bagaimana kedudukan Abu Talib di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Abu Talib merupakan bapa saudaranya yang tidak memeluk Islam, tetapi Abu Talib merupakan pemudah cara bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan dakwah. Abu Talib sentiasa backup ataupun sentiasa menjadi benteng kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So bila mana Abu Talib berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Quraisy tidaklah begitu berani untuk menyentuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan Abu Talib merupakan seorang pemimpin yang ada kedudukan dalam bangsa Quraisy. Namun kita katakan bahawa di akhir-akhir usia Abu Talib diuji dengan penyakit yang menyebabkan dia meninggal dunia. Dikatakan Abu Talib ini dia wafat pada bulan Rejab tahun yang ke-10 kenabian. Maksudnya 10 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi nabi atau rasul, maka pada tahun yang ke-10 itulah Abu Talib telah wafat, iaitu pada bulan Rejab. Iaitu selepas 6 bulan peristiwa pemboikotan terhadap Bani Hashim. Dan sebelum ini kita dah sebutkan tentang bagaimana Quraisy telah memboikot Bani Hashim disebabkan Bani Hashim ini menyokong dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak melakukan jual beli, mereka tidak menikahkan anak mereka dengan Bani Hashim dan sebagainya. Maka setelah berlalunya peristiwa pemboikotan tersebut, setelah 6 bulan, maka datanglah hari kewafatan Abu Talib. Dan dikatakan juga ini pandangan yang lemah kerana digunakan wakilah. Dikatakan Abu Talib ini wafat pada bulan Ramadan, iaitu sebelum kewafatan Khadijah selama 3 hari. Maksudnya sebelum Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wafat, 3 hari sebelum itu wafatnya Abu Talib. Tetapi ini merupakan pandangan yang lemah. Adapun pandangan yang masyhur, yang kuat, mengatakan bahawa Abu Talib wafat pada bulan Rejab pada tahun yang ke-10 kenabian. Dalam riwayat yang sahih daripada Al-Musayyib, dikatakan bahawa ketika mana Abu Talib dalam keadaan nazak, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi beliau. Dan ketika itu juga Abu Jahal berada di sisi Abu Talib. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Talib ini sedang nazak, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ai am, wahai bapa saudaraku, qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai bapa saudaraku, katakanlah la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, yang mana kalimah itu merupakan satu kalimah yang akan aku gunakan ketika mana aku berhujah untuk kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Bila mana Abu Jahal yang berada di sisi Abu Talib juga mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuba untuk memujuk Abu Talib agar mengucapkan kalimah la ilaha illallah, dan ketika itu juga yang berada di sisi Abu Talib ialah Abdullah bin Abi Umayyah. Maka kedua mereka berkata, "Ya Abu Talib, wahai Abu Talib, adakah kamu ingin meninggalkan agama Abdul Muttalib, iaitu bapa kepada Abu Talib dan
Abdul Muttalib juga merupakan datuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua-dua mereka ini, iaitu Abu Jahal dan juga Abdullah bin Abi Umayyah ini, terus memperkatakan hal yang sedemikian. Maka Abu Talib mengucapkan kalamnya yang terakhir, iaitu ala millati Abdul Muttalib, iaitu aku tetap teguh berada di atas agama Abdul Muttalib. Maksudnya Abu Talib ini wafat dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Talib mengatakan ucapannya terakhir bukanlah la ilaha illallah, tetapi di atas agama Abdul Muttalib, iaitu bapanya. Maka itulah di saat-saat akhir Abu Talib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuba untuk memujuk bapa saudaranya yang tercinta agar memeluk agama Islam. Kerana dengan mengucapkan kalimah la ilaha illallah itu, kalimah itulah yang akan menyelamatkan seseorang itu daripada balasan api neraka. Kerana dalam hadis Nabi nyatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sesiapa yang ucapannya yang terakhir iaitu la ilaha illallah, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Walaupun orang itu merupakan orang yang dosanya banyak dan amalannya sedikit, tetapi Allah takdirkan di akhir hayatnya dia mampu untuk melafazkan, mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka kalimah itu akan menyelamatkan orang tersebut daripada diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka. Dan mungkin pada awalnya orang ini akan diseksa, dihabiskan dulu dosa-dosanya, barulah orang itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Ala kulli hal, akhirnya orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah tetap akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Maka bila mana Abu Talib wafat di atas agama Abdul Muttalib, iaitu agama datuk nenek moyang mereka, maka Nabi SAW berkata, la astaghfiranna laka ma lam anha ank. Aku akan beristighfar untuk kamu, iaitu untuk Abu Talib, selagi mana aku tidak dihalang untuk beristighfar. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam surah At-Taubah ayat yang ke-113, ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu ay yastaghfiru lil-musyrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Allah mengatakan tidak layak bagi seorang nabi ataupun orang yang beriman untuk memohon keampunan kepada orang yang musyrik, orang yang kafir, walaupun orang yang kafir itu merupakan kaum kerabat mereka, selepas telah jelas kepada mereka bahawa mereka ini, iaitu orang yang kafir itu, merupakan penghuni neraka Jahannam. Lalu Allah menurunkan juga ayat dalam surah Al-Qasas, wa innaka la tahdi man ahbabs. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu memberikan hidayah dan petunjuk kepada orang yang kamu cintai, orang yang kamu sayangi. Maka daripada kisah Abu Talib ini dapatlah kita mengambil pengajaran bahawa hidayah, petunjuk itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak mampu nak menentukan kamu dapat hidayah dan kamu tidak mendapat hidayah. Kerana akhirnya hidayah itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyambung firman tadi, Allah mengatakan walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang mampu memberikan petunjuk dan hidayah kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Sebab itulah kita dalam berdakwah, dalam kita nak menyuruh kepada kebaikan dan sebagainya, maka tugas kita hanyalah menyampaikan. Adapun orang itu nak terima ataupun tidak, itu bukanlah urusan kita. Janganlah disebabkan orang tak terima apa yang ingin kita sampaikan, maka kita putus asa daripada berdakwah. Jangan. Kerana urusan orang itu nak terima ataupun tidak, nak mengamalkan pun ataupun tidak, apa yang kita ajarkan, yang kita sampaikan itu kita serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanyalah menyampaikan kebenaran,
menyampaikan apa yang benar. Maka Allah menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun baginda sallallahu alaihi wasallam ingin beristighfar kepada Allah mungkin beratus-ratus kali agar Allah ampunkan Abu Talib, Allah masukkan Abu Talib ke dalam syurga, tetapi Allah mengatakan Abu Talib ini wafat dalam keadaan yang musyrik dan Allah tidak mengkehendaki Abu Talib beriman, maka tidak ada orang lain ataupun tidak ada sesiapa yang boleh memberi petunjuk melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana Abu Talib wafat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasa sangat duka cita. Kerana kedudukan Abu Talib bukanlah seperti bapa saudara. Abu Talib umpama bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Abu Talib menganggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini umpama anaknya. Abu Talib menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi anaknya sendiri, iaitu Ali bin Abi Talib. Bila mana Abu Talib ditanya siapakah ini yang bersama kamu, Abu Talib tak mengatakan ini anak saudaraku Muhammad. Tak, Abu Talib akan mengatakan ini anakku Muhammad. Maka itu menunjukkan betapa kuatnya ikatan cinta di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga bapa saudaranya Abu Talib. Bila mana Abu Talib meninggal, maka ada sahabat yang mengatakan, antaranya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau berkata, satu hari ada orang yang bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apakah yang perlu kamu fikirkan ataupun apakah yang perkara yang kamu fikirkan ini tentang bapa saudaramu, sebab Abu Talib telah tiada, sedangkan bapa saudaramu ini sentiasa membentengmu, dan Abu Talib juga tidak kisah orang benci kepadanya, orang marah kepadanya disebabkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka Abu Talib sanggup mendepani apa sahaja rintangan di hadapannya, biarlah Abu Talib dibenci di pulau dan sebagainya, yang penting anaknya ini ataupun anak saudaranya iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mampu untuk meneruskan dakwahnya. Maka itu merupakan satu jasa yang besar yang dilakukan oleh Abu Talib, tetapi sayangnya Abu Talib tidak memeluk agama Islam. Maka antara keringanan yang dimiliki oleh Abu Talib ini, Abu Talib merupakan insan ataupun orang yang musyrik, yang kafir, yang mendapat azab yang paling ringan dalam neraka kelak. Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa Abu Talib ini kedudukannya dalam neraka ialah yang paling atas sekali, bukan yang berada di bawah-bawah. Kerana semakin bawah semakin panas. Umpama orang munafik, Allah mengatakan innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Orang munafik itu akan berada di tahap neraka yang paling bawah. Adapun Abu Talib ini, dia berada di neraka yang paling atas, maksudnya paling kurang kepanasannya. Dan Nabi SAW juga mengatakan dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi menceritakan tentang perihal bapa saudaranya ini. Nabi mengatakan, kalaulah bukan dengan syafaatku pada hari kiamat kelak, maka Abu Talib ini hukumannya api neraka itu hanya akan membakar pada tahap tumitnya sahaja, maksudnya tak sampai ke atas. Dalam riwayat lain juga mengatakan, di hari akhirat kelak dalam neraka, Allah Subhanahu Wa Taala akan meletakkan api neraka di bawah kaki Abu Talib, kiri dan kanan. Walaupun api itu membakar di bawah sahaja, tetapi itu telah menyebabkan otak bergelegak. Nak kata betapa panasnya api neraka. Itu hukuman yang paling ringan yang diterima oleh penghuni neraka, iaitu Abu Talib. Bayangkan bagaimana orang musyrik yang lain, orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, bagaimana balasan mereka dalam neraka Jahannam kelak. Wal'iyadhu billahi min dhalik. Maka kita doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mematikan kita dalam keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu merupakan peristiwa yang pertama yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat duka cita dan Nabi ini mentally down. Nabi rasa Nabi rasa semangat Nabi itu jatuh. Kerana kita kena ingat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan insan,
merupakan manusia yang sama seperti kita. Maka Rasulullah tidak peliklah kalau Nabi juga ada hari yang semangat Nabi tinggi, ada hari yang semangat Nabi rendah dan sebagainya, kerana Nabi ini merupakan bashar, merupakan manusia, insan sama seperti kita. Maka itu peristiwa yang pertama, iaitu kewafatan bapa saudaranya yang sangat baginda cintai, iaitu Abu Talib.